Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini salam santai bersama Teacher Aisyah. Okey, hari ini Teacher Aisyah nak share sedikit perkongsian tentang apa semalam kita ada terbaca dekat posting Ustaz Abid. Okey, sekarang kisah yang tengah viral adalah kisah Ustaz Abid yang membantu satu family dekat Kedah, yang mana menjadi isunya adalah pihak-pihak kerajaan ataupun pihak-pihak atasan dikecam oleh segelintir netizen. Sebab apa? Katanya mereka-mereka yang di Kedah tidak membantu family tersebut, sedangkan mereka semua dah berusaha untuk membantu family tersebut, tapi family tu yang menolak. Tapi bila Ustaz Abid datang dengan dia punya staff-staff, so mereka bersetuju untuk pindah ke rumah yang baru. Okey, cerita dia sekarang adalah, saya pun macam tertanya-tanya, kenapa benda tu viral sedangkan benda tu adalah sesuatu yang baik. Tak ada menjadi satu kesalahan pun apa tindakan yang dilakukan oleh Ustaz Abid. So dekat sini perkongsiannya adalah, saya nak baca sedikit posting Ustaz Abid yang mana dia kata, dulu saya tidur di masjid, pernah tidur atas guni. Dari kecil berdakwah dan menyebarkan kasih sayang. Soalan paling banyak saya dengar, nanti kau sibuk tolong orang sana sini, habis hilang dunia. Kau nak jadi apa dah besar? Sampailah universiti. Ramai tak nak ambil saya kerja sebab saya selikir. Dengan janggut, kasut pun buruk. Stokin tak ada, masa tu susah betul. Duit gaji dekat mak semuanya 800 dengan banyak kerja. Saya walau ada sepinggan nasi, share dengan kawan. Ada orang masuk RM2 dekat poket sebab tolong isi minyak. Saya menangis dapat RM2 itu. Besar nilai untuk saya. Saya mula kerja dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dan Prof. Hanif Muhammad Tahir sebagai trainer atau motivator. Program corporate team building selama 4 tahun. Selepas itu saya mula buat sendiri. Syukur syarikat minyak dan kapal buat team building dengan saya. Syarikat kerajaan ada buat program untuk seluruh kementerian, program keluarga sunnah, pro kids remaja. Saya tour seluruh Malaysia. Saya ada 3 restoran Paramount Coffee House. Sebenarnya dah plan nak buka seluruh Malaysia dan nak buka di luar negara. Belum sempat je butik jubah. Syukur rezeki makin melimpah ruah. Saya tulis 9 buah buku. Semua buku saya laris. Buku yang dah 8 tahun tulis pun masih lagi laris. Tambahan lain, YouTube dan Facebook juga ada mendapat bayaran. Syukur saya ada 2 program TV, 2 tahun Door to Door Abid Oasis, A Bit with Abid di TV Al-Hijrah, 2 program saya sendiri dah 2 musim. Dapat juga bayaran syarikat media untuk iklan sedikit sebanyak. Staf kaki tangan tetap saya ada 55 orang. Okey, itu adalah sedikit kisah Ustaz Abid daripada dia kecil sampai dia remaja, dia masuk Islam, macam mana dia bantu orang kat sekeliling dia, even dia susah. Perkongsian dia yang main, perkongsian dia kat sini adalah, begitulah rezeki Allah beri. Tapi saya yakin Allah beri semua. Jaga solat, sayang ibu, sayangi isteri dan anak-anak, selalu sedekah dan sayang semua orang. Bekerja kuat untuk bantu orang miskin dan anak yatim, jihad. Sebarkan kasih sayang, kaya di hati. Ini semua dunia sementara. Allah punya semua. Dia boleh beri dan dia boleh ambil semula. Dia maha kuasa. Okey, itu adalah sedikit perkongsian daripada Ustaz Abid yang mana kita nak kongsi dekat sini. The main is, rezeki tu ada dekat mana-mana. Kita jangan pernah takut dengan rezeki yang Allah beri. Tak kisahlah di masa musim PKP ni ke ataupun sebelum PKP lagi, we always work. We never think
who is our priority. For me, my family is our priority. So wherever I go, whatever I do, I must give them is my priority. So tak kisahlah you all buat apa sekalipun, please think when you go to your family and when you do a good things to them, you will get the reward. Tapi kalau kita selalu rasa macam kalau aku memberi ni akan hilang rezeki aku, ataupun bila aku mengeluarkan sesuatu daripada diri aku ataupun daripada duit aku akan kekurangan rezeki. Jangan sesekali fikir macam tu. Sebab apa? Rezeki ni Allah bagi. Dia boleh bagi, dia boleh tarik balik rezeki yang dia bagi. Selain daripada tu, saya juga ada sedikit perkongsian daripada Ustaz Ibnu juga. Ayat dia, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baik orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Carilah baik dalam buruk orang. Itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri. Itulah ikhlas. So saya pegang ayat dia. Even kalau macam you all tengok cebisan ayat tu, mungkin ada yang anggap sesuatu yang remeh ataupun benda yang simple. Tapi sebenarnya the words is sangat tersirat. Sebab the inside of the words memang sangat positive minded, and ayat dia tu yang menyebabkan kita tersentuh. Sebab apa dia kata? Carilah baik dalam buruk orang. Itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri. Itulah ikhlas. Sebab selalu kita pandai bercakap. Kita pandai cakap. Selalu nak orang yang baik di sekeliling kita, the surrounding. Tapi we never think what we do. Apa yang kita cakap tak selaras dengan apa yang kita buat. Sebab tu kita sentiasa diuji dengan orang-orang sekeliling kita. Sebab apa saya petik ayat Profesor Mohaya. Dia kata apa? Bila kita duduk di sekeliling, kita kena tengok orang tersebut macam mana. Bukan kita yang terpengaruh dengan surrounding, tapi biar kita yang mempengaruhi surrounding. So selalu mindset minda saya, and saya selalu pegang prinsip tu. Sebab apa? Bagi saya, macam mana pun kau bekerja, macam mana pun team, macam mana pun surrounding, your company, whatever, your surrounding is diri sendiri. Kita yang mempengaruhi surrounding. We must think why people be like that. Kenapa kita diuji mereka-mereka di sekeliling kita bersifat begitu. And kenapa mereka-mereka menjadi begitu? Adakah disebab diri kita sendiri ataupun memang mereka yang memang macam tu? Okay, we must have a two-way things, and we must thinking how to solve them. Okay, so jangan sesekali lari daripada masalah, and jangan sesekali menuding masalah ataupun menuding jari ke orang lain. Sebab apa? Kita kena fikir untuk diri kita supaya kita sentiasa mendapat ketenangan. Bukan kita nak ketenangan hidup sahaja, tapi kita juga nak ketenangan bahawa bila kita tak ada, orang akan ingat pada kita. Okay. Daripada kecil, saya memang be a one stop center. Bila ada apa-apa memang orang akan tanya. Tak kisah apa-apa persoalan pun. So, bagi setengah orang, benda tu macam, kenapa nak tanya benda yang tak penting? Kenapa nak tanya pasal management you? Kenapa nak tanya pasal sekolah, pasal cikgu, pasal ni? Whatever thing, macam kita ke cikgu? Kita ke lecturer yang nak tanya pukul berapa jadual? Kenapa kelas macam ni? Kenapa tak ubah cara macam ni? Arrange lah jadual. Macam mana nak pergi kelas? Hujan ni.
macam mana nak beli buku, macam mana nak dapatkan benda ni dan sekian whatever things. Padahal awak ni bukanlah bookstore, awak ni bukanlah kaunter pertanyaan. Tapi saya memang terima benda tu dengan redha. Sebab saya suka orang tanya and rujuk pada saya references. Sebab cara tu boleh tolong orang. Tapi depends of the way yang you all boleh tolong orang. Kita ada banyak cara sebab ada orang melakukan NGO, melakukan kemanusiaan, aktiviti-aktiviti NGO. So up to you. Sama ada kita nak bersedekah, sama ada kita nak menghargai pekerja, sama ada kita nak orang-orang sekeliling kita suka pada kita, ataupun kita nak jadi just a leader, just a boss. Okay? So, kena ingat ada beza of the boss and of the leader. Bukan sama ada dalam company sahaja, dalam family pun, you must have that principle. You must have that leadership skill. Sebab apa? Your family is by your own. Pernah dengar ayat? Isteri adalah cerminan kepada suami. Suami adalah cerminan kepada isteri. So, the same way goes to your family, to your company, to your staff, to your surrounding, to your friends. Okay? So, macam mana diri awak, macam tu jugalah cerminan kepada orang-orang yang di sekeliling awak, the surrounding. So benda dekat sini is the point of daripada kita petikan daripada Ustaz Abid dulu, daripada kita cakap petikan daripada Profesor Muhaya, and daripada my talk also salam santai daripada Teacher Aisyah. Saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat menjentik hati masing-masing. Untuk diri saya juga and untuk semua, remember my words even sikit, tapi saya harap berkesan dan berguna untuk semua. Salam sayang daripada Teacher Aisyah. Kalau ada salah, harap maaf. Jika ada yang baik, boleh ambil sebagai iktibar dan pedoman. Jika ada kekurangan daripada saya, mohon maaf untuk semua. Salam Ramadan yang ke-6. See you soon.